Iaitu tuan-tuan sekalian tentang syirik besar, syirik kecil. Saya dah ulas syirik besar itu secara sepintas lalu. Syirik itu secara prinsipnya musuh utama kepada tauhid. Dan syirik dipecahkan kepada dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu saya dah ulaskan juga, iaitu menolak terus keesaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Nazir, Tan Sri, saya tak kenal kalau ada. Timbalan Nazir, Datuk Nid, Imam, Bilal, AJK, Serang Direktur Utama Datuk-Datuk dan Datuk sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi pengajian kita ini. Saya akan sambung tentang aspek syirik yang saya telah mulakan pada bulan lepas. Iaitu tuan-tuan sekalian tentang syirik besar, syirik kecil. Saya dah ulas syirik besar itu secara sepintas lalu. Syirik itu secara prinsipnya musuh utama kepada tauhid. Dan syirik dipecahkan kepada dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu saya dah ulaskan juga, iaitu menolak terus keesaan Allah dengan menyembah patung, berhala, matahari, bulan, bintang, atau menyembah manusia seperti Buza, Fir'aun, ataupun menyembah lembu dan sebagainya, atau menyembah patung-patung, menyembah ukuran-ukuran kalau orang asli. Itu syirik besar yang nyata. Clear? Kita panggil orang kafir lah. Syirik besar yang tersembunyi, orang tak perasan, tapi syirik besar juga. Memohon kepada keramat-keramat yang dah mati, memohon kepada penunggu-penunggu, memohon kepada berbagai-bagai masuk hutan, memohon keselamatan diri daripada bala, daripada penunggu-penunggu hutan. Nak pergi ke laut pun memohon daripada penunggu-penunggu lautnya kepercayaan supaya dia selamat pergi balik. Nak pergi dalam perjalanan pun dia bersaut dengan berbagai-bagai makhluk-makhluk, dengan kadang-kadang banyak berbentuk sautan-sautan tu dengan syaitan-syaitan dan sebagainya. Itu syirik besar yang tersembunyi. Maksud tersembunyi dia tak nampak unsur syiriknya, tetapi dia berseru dan dia berdoa kepada makhluk-makhluk itu seperti penunggu. Macam orang zaman dulu lah. Nak buat kenuri, minta selamat daripada tok nenek, buat kenuri berjamu dan sebagainya. Macam-macam yang saya dah huraikan panjang lebar itu. Itu syirik besar yang tersembunyi. Syirik kecil pun dia pecah kepada dua juga. Syirik kecil yang nyata dan syirik kecil yang tersembunyi. Syirik kecil yang nyata ni, bermakna benda tu syirik kecil tapi dia nyata, iaitu syirik-syirik yang berbentuk perbuatan atau lafaz. Kita ambil lafaz dulu. Dia terletak kerana aku engkau mati tu hari. Ya tak? Dia menyamakan orang itu selamat kerana dia. Kalau tak kerana aku, kau mati tu hari. Kalau tak kerana aku tolong kau tu hari, kau bukan macam ini. Seolahnya dia meletakkan peranan dia tu di tempat Allah yang menyelamatkan dia, yang menolong dia menjadi berjaya atau tidak. Engkau tak usah act lah kalau engkau, aku tak tolong kau, engkau bukan macam ni. Banyak. Bahkan aku yakin kalau engkau tak berjumpa dengan doktor itu hari, engkau dah tinggal nama dah. Banyak komen-komen macam itu tuan-tuan sekalian. Bermakna dia telah meletakkan manusia itu setaraf dengan Tuhan. Dari segi menyelamatkan dia, menolong dia, menjadikan dia berjaya, dia selamat daripada sakit dan berbagai-bagai. Cakap-cakap macam tu dia syirik kecil.
Tapi kalau dia berterusan dengan sikap-sikap macam tu, dan dia yakin begitu, kerana dialah menyelamatkan orang itu, kerana doktor inilah dia boleh selamat, kerana bantuan inilah yang orang tu berjaya, sampai dia tak teringat peranan Allah di situ, syirik kecil dalam bahasa-bahasa macam tu bertukar menjadi syirik besar. Wal'ayazubillah. Apabila dia menjadi syirik besar, tertolak segala amal ibadahnya. Itu yang kita paling bimbang sekali, tuan-tuan sekalian. Apabila berlaku syirik besar, seluruh amal ibadat kita tertolak. Kalau syirik kecil, dia hanya tertolak sekadar yang disyirik itu saja. Tak apa, saya ulas kemudian. Itu syirik kecil yang secara perkataan. Ya. Syirik kecil secara perbuatan. Yang ini pun banyak. Pakai tangkal, pakai sakti, bubuh benang hitam di tangan anak. Dengan bubuh benang hitam tu dia yakin anaknya terselamat daripada gangguan makhluk halus. Letak apa? Ambil apa harang calik di dahi. Macam-macam je tak? Yang dia yakin dengan benda itu semua melindungi dia daripada mara berbahaya dan sebagainya. Kalau keyakinan tadi sampai pada peringkat dia yakin itulah yang melindungi anaknya daripada bahaya, tangkal itulah yang melindungi dia daripada ditimpa musibah, bahkan kemudian nak pergi jalan ke mana-mana tak pakai tangkal tu dia tak menyedap hati dia, pusing balik. Kadang-kadang dia pergi sampai separuh perjalanan dah, dia sudah aku tak bawa lah tangkal sakti yang aku terima pada awal tu, dia pusing balik. Kepercayaan macam ni, kalau dia lebih-lebihkan, dia menjadi syirik besar. Tapi setakat dia pakai itu kerana dia ingat kepada maknya, kata tinggalan datuk neneknya, kerana dia ingat, oh ini tinggalan datuk nenek, dia pakai itu, rasa dia ingat, itu tak apa. Jadi sekarang ni, perbuatan-perbuatan macam itu bergantung pada kaitan hati dan mindanya, sejauh mana barang-barang pakaian itu, perbuatan macam itu boleh melindungi dia, atau keyakinannya kepada Allah tetap tak berubah, cuma dia pakai itu sekadar untuk dia rasa sedap, dia rasa ingatan kepada mak aja, ataupun tinggalan untuk nenek aja, maka setakat itu dia tak berbahaya kepada akidah. Tapi kalau sampai pada peringkat dia yakin tangkal inilah yang melindungi dia, benang ini yang melindungi anaknya daripada demam dan sebagainya, dan benda itu syirik kecil dan dia boleh menjadi berbahaya. Saya akan sebut kejap-kejap lagi perkara yang macam ini. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita terjebak dengan syirik-syirik yang macam ini, dia akan menjadi bahaya kepada iman kita. Sebab dia memperantarakan makhluk-makhluk yang tidak diizinkan untuk keselamatan dia, dia bergantung pada tangkal. Sebab itu kalau orang yang percaya pada jampi mentera yang melampau. Saya pernah menjadi anggota penapis bahan-bahan bercorak Islam di JAKIM selama 30 tahun di bawah pengurusi Tan Sri Harusani. Saya menjadi anggota, kami mewakili universiti. Kami dapati buku-buku bomoh-bomoh yang agak terbabas ini. Jampi menteranya kita tak boleh faham apa benda. Bercampur dengan bahasa Sanskrit dan usul-usul khurafat paling banyak dalam jampi mentera itu. Tapi mereka yakin jampi mentera itu berkesan. Walaupun di bawah jampi mentera itu dengan berkat doa la ilaha illallah. Di penghujung itu dengan berkat doa la ilaha illallah. Tidak menyelamatkan benda itu, walaupun di hujungnya ditamatkan dengan berkat doa la ilaha illallah, jika kalau kandungannya kesemuanya khurafat. Khurafat itu memuja makhluk halus, berbahasa Sanskrit, bahasa Melayu yang tak boleh dipaham pun ada. Jampi mentera banyak macam itu. Kalau kita yakin dan percaya benda itu semua memberi kesan, dia sembuh penyakit, sembuh apa, itu syirik kecil yang cukup berbahaya. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, perkara yang macam ini, kita kena jaga-jaga sebab macam ni ceritanya. Orang Melayu ni dia menerima Islam dalam sekitar abad ke-13-14, itu sekitar tahun 1200 hingga 1400 permulaannya itu. Sebelum itu budaya kita semua budaya Hindu dan animisme. Budaya Hindu dan animisme ni penuh dengan kepercayaan-kepercayaan khurafat yang berbagai-bagai. Dalam agama Hindu tu pakai tali hitam, tali merah tu biasa saja. Walaupun orang tu jadi menteri, ya tak? Biasa saja. Jadi kalau budaya itu apabila Islam datang,
Islam nak kikis semua tu agak-agak sukar betul sampai sekarang. Maka dengan sebab itu, kalau kita masih memakai tangkal-tangkal yang berlawanan, dia yakin tangkal itu pelindung, dia yakin dengan letak kayu tertentu itu tak diganggu oleh hantu jemalang. Ada kepercayaan setengah orang asli, kalau tongkat ini dia letak di galang pintu tu tak diganggu oleh makhluk syaitan dan berbagai-bagai. Tapi ada orang Melayu percaya macam tu beli. Jadi kita tak tahu apa kena mengena kayu tu dengan Tuhan melindunginya daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Tapi kalau kayu-kayu tertentu yang mempunyai bau tertentu yang ular tak suka masuk, seperti belerang tu, dengan letak begitu, mungkin melindungi ular tak masuk, itu lain. Ini dia kepercayaan hantu itu boleh menghalang, kayu itu boleh menghalang daripada gangguan hantu dan sebagainya. Yang itu kita tak nampak hubungannya. Jadi kepercayaan begitu, dia telah menyandarkan keyakinan pelindungannya kepada makhluk-makhluk yang tidak diizinkan. Sebab itu Tuhan kata, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Surah Yunus ayat 18. Mereka menyembah atau berdoa selain daripada Allah, yang mana semua itu tak boleh memberi kemudaratan kepada mereka. Bahkan tak boleh memberi faedah kepada mereka. Tapi mereka menganggap semua makhluk-makhluk yang mereka agungkan itu sebagai perantaraan mereka dengan Allah. Maka itu telah menjadi syirik. Tawassul lain. Tawassul macam dengan amalan baik kita. Kita bertawassul dengan Nabi Muhammad. Kita bertawassul dengan amalan-amalan baik dengan para orang kebaikan itu lain. Tapi ini mempercayai makhluk-makhluk itu mempunyai kuasa tertentu untuk melindunginya dengan kepercayaannya yang begitu. Maka itu yang menjejaskan tauhidnya, kerana kuasa Tuhan menyembuhkan dan sebagainya itu telah diberikan kepada pihak lain, yang itu dinamakan syirik. Begitu juga tuan-tuan sekalian, syirik-syirik kecil secara perkataan saya sebut tadilah. Dia bersumpah bukan dengan nama Allah. Sebab tu dengan demi datuk nenek aku, sebagai. Di segi Islam haram. Sebab bersumpah ini kita meletakkan orang yang benda yang kita bersumpah tu tempat makam yang tertinggi. Maka yang layak menerima sumpah atau kita bergantung dengan sumpah ini ialah Allah saja. Maka sumpahan kita wallahi wabillahi watallahi itu tak boleh diganggu dengan sumpah-sumpah yang lain. Sebab itu kalau orang masuk hutan dia bersumpah demi penunggu hutan belantara yang maha ini, aku tahu asal usul memakan lindung, berbagai-bagai. Kesemua itu membawa kepada syirik kecil yang tersembunyi, dengan secara perkataan yang berbahaya segi akidahnya. Kalau dia yakin dengan benda-benda begitu boleh melindungi dia, kerana dia bersumpah selain daripada dengan menggunakan nama Allah. Sebab itu ada satu hadis yang popular sekali. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmizi, hadis hasan. Wa man halafa bi ghairillahi faqad kafara wal a'yadzu billah. Sesiapa yang bersumpah selain daripada bersumpah dengan Allah, dia telah menjadi kufur. Au asyraka, atau dia menjadi syirik. Sebab tu kita nak bersumpah dengan datuk nenek, demi datuk nenek aku, kau tak selamat. Jangan kata gitu, tak betul. Sebab tu orang bergaduh semua, dia letak ini kepala aku, ini kepala bapa kau. Siapa langkah yang ini demi menghina datuk nenek aku, sampai dalam pergaduhan. Itu pun semua salah tuan-tuan sekalian. Maka dengan sebab itu Nabi bersabda dalam satu hadisnya, la tahlifu bi abaikum, jangan sekali-kali kamu bersumpah dengan menggunakan nama tok nenek kamu, demi tok nenek aku dan sebagainya. Jangan kata gitu. Jadi Nabi menjawab, man kana halifan falyuhlif billah aw la yazar. Siapa yang betul-betul nak bersumpah, maka nak bersumpah dengan nama Allah sahaja. Kalau tidak, jangan bersumpah sama sekali. Ini perkara itu berlaku di kalangan kita banyak. Kata Ibnu Mas'ud, ini komen Ibnu Mas'ud, dia kata gini tentang sumpah ini. Li'an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Kalau aku bersumpah dengan nama Allah tetapi aku bercakap bohong, lebih aku suka daripada aku bersumpah dengan nama lain selain daripada Allah walaupun benda itu benar. Kata dia bersumpah demi tok nenek aku begini, tapi itu benar. Yang dia nak buat begini itu benar.
Demi tok nenek aku, engkau telah buat begini-begini. Betul misalnya. Tapi salah sumpah macam itu sebab dia menyumpah dengan guna nama orang lain. Yang itu salah sebab dia bersumpah dengan pihak lain. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, walaupun kemungkinan kandungan sumpahnya tak betul, kata Ibn Mas'ud dia lebih suka yang itu sebab tetap dia tak berlaku syirik sebab dia masih bersumpah dengan Allah. Faham tak? Seboleh-bolehnya jangan kedua-dua sekali lah. Kau nak bersumpah dengan Allah mesti betul. Sebab itu tuan-tuan sekalian, budaya menyumpah ini bukan daya sahaja budaya Islam. Dalam common law nak agak sumpah, nak jadi presiden, nak jadi apa-apa sumpah. Sebab tu saya tengok waktu aku tak silap saya lah apa nama Datuk Bandar London sekarang yang Islam kan, dia angkat sumpah dia letak Al-Quran dalam kepala dia, tak dibantah. Sebab sumpah itu dengan satu institusi yang dia yakin agama, maka institusi dia bersumpah secara Islam, dia letak Al-Quran di atas kepala. Mana kalau orang yang bukan Islam, dia bersumpah secara agama dia, mungkin dia letak Bible dan sebagainya, masing-masing lah. Jadi apabila dia letak Al-Quran atas kepalanya, maka dia menjunjung kandungan Al-Quran dan isi kandungannya. Tentang dia mampu melaksanakan atau tidak, itu tajuk lain. Tapi kalau dia bersumpah letak Bible atas kepala dia sedangkan dia Islam, di sini menjejaskan tauhid dia. Jadi perbezaan antara syirik yang kecil dengan dosa yang besar. Syirik yang kecil ni, walaupun dia kecil, dia boleh merosakkan amal ibadah. Dia bergantung pada kadar syiriknya. Tapi kalau dosa besar, walaupun dia buat dosa besar macam mana pun, kecuali syirik, misalnya dia derhaka ibu bapa, dia membunuh orang, dia masih mati dalam keadaan beriman. Habis tempoh dia masuk neraka, masuk syurga semula. Sebab imannya menyelamatkan dia. Bahkan kalau dengan kehendak Allah, walaupun dosa besar, dia tak pernah semayang, dia tak pernah apa-apa, tapi dia mati dalam tauhid, tak ada syirik, insya-Allah telah boleh ampunkan dosa-dosa yang lain. Itu dia punya permitnya yang besar. Tapi kalau mati dalam syirik, wal'ayazubillah. Kalau syirik besar, lagi-lagi wal'ayazubillah. Kalau dia mati dalam syirik besar, tak bertaubat, dan mati dalam syirik, seluruh amal kebajikannya sia-sia semuanya. Kalau dia mati dalam keadaan syirik kecil, antaranya dia mati dalam keadaan dia riak, takbur. Atau syirik-syirik kecil yang macam tadi, macam dia bersumpah tadi, tapi syirik kecil yang dia tak sedar. Kata ulama, tidak mengeluarkan dia daripada beriman, tapi dia dosa besar. Jadi kalau orang tu dia melakukan begini, dia menderma, tetapi bukan kerana Allah, kerana dipuji. Itu syirik khafi. Sebab ada perkataan riak. Riak sebab Nabi telah sebut dalam satu hadis, yang apa yang paling aku takut sekali ialah syirik kecil. Apabila ditanya kepada Nabi, apa dia syirik kecil? Nabi menjawab, riak. Maksudnya dia buat sesuatu yang nampak baik, nampak ibadah, tapi dengan nak menunjuk, dengan nak show off, bukan dengan kerana Allah. Jadi syirik kecil macam ini tidak mengeluarkan orang itu daripada beriman kepada Allah. Dia masih beriman, tapi amal ibadah itu tak diterima. Itu bahaya ya. Jadi saya ada bagi contoh selalunya ginilah. Kalau dia teringat di hati nak derma ikhlas RM10,000 dengan penuh jujur. Tiba-tiba dia tersengok orang lain yang lebih miskin daripada dia, yang lebih kurang pendapatan daripada dia, bagi sampai RM20,000. Dia terjejas, terasa malu lah, kata macam malu. Maka dia pun tingkatkanlah derma itu jadi sampai 25. Maka 15,000 yang ekstra tadi bukan kerana Allah, kerana riak, kerana nak sebagainya. Jadi kata ulama, yang diterima ialah yang ikhlas, yang asal 10,000 tu. Yang 15,000 tu hanya bagi sumbangan je lah. Itu dia punya kesan kualitinya kepada amal ibadah. Kalau syirik itu syirik kecil. Syirik kecil tadi dia tidak mengeluarkan terus dia daripada beriman kepada Allah, tetapi dia mencacatkan dan merosakkan amal ibadah. Tapi kalau tidak berlaku syirik sama sekali, sekadar dia melakukan dosa, walaupun dosa besar, misalnya dia derhaka ibu bapa, dia membunuh orang, dia mati dalam beriman, dia masih selamat masuk syurga. Cuma dosa itu terpulang kepada Allah. Itu perbezaan tuan-tuan sekalian, kesan antara syirik ini dengan kesan dosa-dosa yang lain. Maka disebut sini, pakai gelang tangan pun termasuk. Pakai benang-benang tertentu pun disebut sini, termasuk. Dan disebutkan banyak dalam hadis, antaranya Nabi begini. Antara dalilnya,
diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Umran bin Al-Husain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam absara ala adri rajulin halaqah. Nabi melihat di lengan pergelangan tangan seseorang laki-laki itu ada halaqah, iaitu ada halaqah ni, ada gelang tangan. Gelang tangan azimat. Kemudian Nabi tanyalah, araha min safat, aku nampak benda tu macam kekulungan. Dia jawab, kawan tu kata dia pakai benda ni boleh menyembuhkan penyakit dia. Nabi kata, waihak mahadha, celaka kau pakai benda ni. Mana dia boleh melemahkan atau menyembuhkan penyakit kau, bahkan kau lagi terseksa dengan perbuatan macam ini. Bahkan jika kau pakai begini, ala innaha la taziduka illa wahnan. Kau pakai benda ni bukan menambahkan engkau untuk menjadi pelemah kepada orang lain, untuk menambah hebat dan sebagainya, tapi engkau menjadi lebih hina daripada itu. Terus Nabi kata, buang, tak usah pakai. Nabi marah daripada depan situ. Kalau dia kata, fa'innaka law mutta wa hiya 'alaika, kalau engkau mati dalam keadaan pakaian ataupun gelang itu berada pada engkau kerana kepercayaan yang macam tadi, ma'aflahta abadan, engkau tak berjaya selama-lamanya. Mana mati dalam keadaan tak diterima amal ibadah dia. Ini yang kita bimbang. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita terjebak dengan pahaman-pahaman macam ni, sebab itu saya pernah ingat zaman-zaman dulu orang menuntut satu ilmu tertentu. Kena pakai begini-begini. Kena kain kuning balik ikat. Orang yang berkenaan pun patuhlah buat berbagai-bagai. Bahkan ni kalau zaman dulu saya pernah tengok satu orang jadi tukang rumah. Dia kena letak tu kain kuning di atas halang tu. Kalau tak buat begitu nanti rumah jadi sesuatu. Bahkan tak boleh siap lah, runtuh lah. Dan kalau dia yakin begitu, maknanya dia beryakin benang-benang hitam ni dengan ada ritual-ritual di dalamnya boleh menyelamatkan rumah tu daripada gangguan, maka itu berlaku syirik. Itu yang kita ambil perhatian tuan-tuan sekalian, bagaimana keadaan-keadaan begini yang boleh membawa kepada syirik. Begitu juga pakai azimat tertentu. Azimat pun termasuk. Azimat ni tak kiralah dia buat simpulan-simpulan tertentu yang dia pakai, tak kiralah dalam bentuk simpulan-simpulan tertentu yang berbentuk tulisan atau berbentuk jampi mentera yang telah kononnya telah dibuatlah proses tertentu untuk menjadikan itu azimat. Dan dia pun percaya penuh. Sampai dia simpan elok-elok, tak boleh dilangkah dan sebagainya. Bahkan dia menyimpannya di poketnya atau tempat tertentu sehingga betul-betul selamat lah. Kalau dia pakai azimat-azimat macam itu, sampai dia yakin azimat itu boleh melindunginya daripada bahaya, maka itu juga syirik. Syirik-syirik kecil. Tapi kalau dia yakin azimat tadi boleh melindungi dia 100%, maka syirik besar. Tapi kalau dia pakai sekadar nak menambahkan sikit sebanyak aura dia, bila pakai itu, kan, macam saya kata tadi lah, kerana itu peninggalan datuk neneknya, peninggalan maknya, kerana dia masih ingat itu pemberian maknya, maka dia pakai terus. Walaupun dia pakai barang emas yang lain, dia tak berasa, tak begitu sedap. Tapi kalau dia pakai yang mak dia tinggal pada dia, ataupun si anak lelaki dia pakai cincin yang bapaknya selalu pakai dulu, dia pakai itu untuk mengingat dia, itu tak apa. Jadi sekarang ni kalau pakai benda-benda begitu tuan-tuan sekalian, sejauh mana konsep orang yang berkenaan. Kalau sampai pada peringkat macam azimat-azimat tadi, sampai peringkat dia yakin azimat tadi boleh melindungi dia, maka telah berlaku unsur syirik. Tapi kalau setarat pakai yang tidak membuat kesan-kesan apa, walaupun cincin itu cincin pesaka dan sebagainya, itu tidak ada apa-apa. Jadi dengan sebab itu, gantunglah bagaimana keyakinan kita tentang hal-hal begini. Nabi pernah sebut dalam satu riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang memakai apa-apa tamimah, atau tamimah di sini tangkai azimat, maka dia boleh menjadi syirik. Sesungguhnya dia telah syirik. Pakai sini ta'allaqa sini, dia pakai sama ada gelang leher ataupun dia gantung di mana-mana dengan tujuan untuk menyelamatkan dia daripada bahaya, ataupun dengan pakai untuk mendapat kebaikan daripada benda itu. Misalnya katalah dia pakai azimat tertentu, dia nak pergi interview. Engkau pakai yang ini, walaupun dia sebut insya-Allah. Kalau kau pakai betul-betul azimat ini, kau yakin betul-betul engkau masuk di depan tukang interview tadi, dia akan terpukau dengan kau. Kalau yakin sampai peringkat macam itu, maka pemakaian macam itu boleh bawa kepada syirik. Sebab apa? Keyakinannya bukan pergi kepada Allah yang boleh melindungi dia, bukan Allah yang akan memberikan dia berjaya, bukan Allah yang akan menjadikan penemu duga itu tunduk pada dia, tapi dia yakin azimat ini.
Ini berbahaya ya. Sebab itu kalau kita beramal dengan apa-apa pun tuan-tuan sekalian, pokok pangkalnya keyakinan kita dan kepercayaan kita pergi kepada mana. Kalau dengan kita pakai benda-benda begitu, alat-alat yang kita pakai tadi, sehingga kepercayaan dan keyakinan kita pergi kepada alat yang macam itu, sama ada tangkal ataupun cincin, pusaka dan sebagainya, maka itu semua boleh menjejaskan akidah. Tetapi kalau sekadar dia pakai biasa saja, maka itu tidak ada masalah. Sama ada dalam bentuk menjadi pelindung atau tidak. Tapi benda ini masih banyak di kalangan orang tertentu. Saya tengok orang yang belajar-belajar tomoy tertentu diberi oleh maha guru dan diikat tali-tali sini untuk melindunginya daripada oleh musuh-musuh dia. Jadi ini juga kena tengok aspek-aspek akidah yang terlibat di dalamnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, bagaimana tangkal-tangkal azimat tadi jika terdapat ayat-ayat Al-Quran. Jadi di sini ada dia punya langkah-langkah yang telah diberikan dan pendapat ini dia ada keadaannya begini. Pada prinsipnya kita pakai tangkal-tangkal tadi berbahaya. Tapi kalau tangkal-tangkal tadi mempunyai benda-benda yang tidak bertentangan dengan syarat, dengan syaratnya dia kata ada 3. Mesti yang tertulis tadi kalam-kalam Allah, nama-namanya atau sifat-sifatnya yang terpuji. Misalnya kita pakai apa nama? Yang ada ayat kursi kita pakai kan. Kita pakai sebagai ini kan, kita pergi Mekah tu orang beli cincin-cincin tentu ayat kursi. Dia pakai sebagai ini, dia gantung di kunci dia. Tapi dia bukan yakin itu melindungi dia. Dia pakai setakat hiasan. Daripada letak segala besi-besi yang tak tentu, kadang-kadang besi ada cross pun ada ya tak? Tapi dia gantikan benda tu dengan meletakkan ayat kursi misalnya. Dia ambil berkat dari situ, dia gantung di siling kereta. Itu insya-Allah tak apa. Itu yang pertama. Yang kedua dia nak. Kalau berbentuk jampi mentera. Jampi mentera tadi dengan bahasa yang boleh difahami dan tidak bertentangan dengan konsep-konsep tauhid. Jadi segala beram-beram tadi yang tak tentu, khurafat yang memuja hantu jemalang tadi, di sini timbul masalah. Jampi mentera yang macam itu. Kebanyakan yang kita pergi berbomoh ni kita tak tahu makna dia. Jadi apabila orang siasat-siasat tengok ada unsur pemujaan roh-roh, pemujaan hantu jemalang dan sebagainya. Kalau betul-betul kita tahu, kita sengaja juga, itu akan menjadi syirik. Sebab itu kalau jampi-jampi mentera yang boleh diizinkan di sini ialah dengan menggunakan ayat-ayat Quran atau bahasa-bahasa Arab yang digunakan. Maka itulah agaknya timbul rawatan Islam dan sebagainya itu yang sebagai jalan keluar untuk mengelakkan manusia daripada terjerumus dengan bomoh-bomoh yang agak sesat tadi. Kemudian syarat yang ketiga ini kata Imam Sayuti, segala jampi mentera yang bercampur dengan benda-benda tadi, jangan dia yakin jampi itu yang boleh menyembuhkan. Jangan sekali-kali. Walaupun itu ayat Quran. Ayat. Macam kita ya, katalah orang yang membaca doa tertentu, dia baca bismillah, baca fatihah, baca ayat kursi. Bukan dia yakin bismillah, fatihah dan ayat kursi yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Allah. Allah yang bersifat dengan sifat-sifat ayat kursi tadi. Tetapi dengan keberkatan bismillah, dengan kesucian Al-Fatihah, dengan keberkatan surah ayat kursi tadi, dengan sifat-sifat Allah yang berada dalam itu, maka Allah yang macam tu kita berlindung, maka itu baik. Saya rasa rawatan Islam ni banyak berkisar dalam aspek-aspek macam itulah. Itu yang menjadi, yang diizinkan. Begitu juga guna-guna yang dipakai untuk menawan suami dan sebagainya. Kalau dia beramal dengan amalan-amalan tertentu yang boleh mengikat sehingga menundukkan suaminya dengan menggunakan cara-cara yang tak syar'i, antaranya menggunakan sihir. Banyak orang perempuan yang kerana nak mengikat suaminya, dia bersebahat dengan ibu-ibu tertentu sampai dengan dia beramal di benda tertentu atau dengan memberi jamuan-jamuan tertentu yang telah dibuat, dipukau oleh bomoh misalnya, sehingga mengubah suaminya daripada seorang yang ceria menjadi suami yang pak turut pun ada. Banyak kita dengar benda begini. Perbuatan tu boleh buat pada syirik. Zaman dulu banyak benda begini, nak menundukkan suami. Apabila suami itu garang sangat. Tapi kalau dibuat secara yang elok, dia berdoa elok-elok supaya Tuhan membuka hati suaminya menjadi orang yang baik, itu baik.
itu ibadah. Tapi kalau dengan menggunakan jalan-jalan yang tak syar'i macam itu, seperti menggunakan guna-guna ataupun ramuan-ramuan khusus yang telah dipuja, yang kadang ramuan-ramuan itu berbentuk sihir-sihir, diberi kepada suaminya, makan benda itu, suaminya telah bertukar perangai menjadi seperti dia nak. Tapi bukan suaminya yang sebetul lagi dah, tapi yang telah dikacau oleh benda-benda lain. Itu termasuk dalam syirik-syirik kecil yang berbahaya. Termasuk juga sihir. Sihir ini unsur-unsur yang boleh memukau orang lain dengan cara yang itulah sihir. Sebab tu orang menggunakan pukau sehingga di depan orang berkenaan dia lupa dirinya sampai bagi segala gelang, segala apa tu. Semua tu boleh buat pada syirik-syirik, tuan-tuan sekalian. Bukan setakat dosa, syirik. Pukau orang dan sebagainya dengan ada kaedah-kaedah dalam masyarakat Melayu terlalu banyak benda-benda begitu. Dan itu amat berbahaya dan boleh membawa kepada syirik. Jampi mentera saya dah sebut tadi. Dan dia kata sini kalau menggunakan ikatan-ikatan tali-tali tertentu yang telah dipuja, yang telah dijampi mentera, diciup dan diikat pula kadang-kadang tu untuk memuja, seperti mana saya tengok dalam YouTube tu di Indonesia, amalan-amalan nak menjadikan orang tu dengan dia menggunakan apa, patung-patung kan, diikat-ikat sampai orang dia yang jadi sasaran kepada perbuatan tu, boleh buat mati pun ada kan. Itu lebih-lebih lagi syiriknya. Kerana itu bersebahat dengan makhluk-makhluk halus yang menjadi perantaraan yang boleh membawa kepada kebinasaan macam itu. Hadis sebut, man aqada aqdatan summa nafatha fiha faqad sahara. Sesiapa yang ikat tali menali yang tertentu, kemudian dia ciup pula dengan jampi-jampi tadi yang melibatkan, dia terlibat dengan hantu jemalang, maka itulah sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Sesiapa yang menggunakan sihir macam itu, dia telah mensyirikkan. Selalunya digunakan begini dalam pukau memukau masuk rumah orang. Sampai tuan rumah pun tengok tak boleh nak tegur. Macam di bank-bank kita dengar, terserempak seorang perempuan terserempak dengan satu orang, dia bawa keluar duit. Dia serah-serah dengan keadaan orang itu, dia serah semua dah. Dan orang tu pergi jauh dah baru dia sedar. Telah disihirkan. Dan perbuatan orang berkenaan itu bukan saja berdosa, dia boleh menjadi syirik, tuan-tuan sekalian. Kerana mensihirkan gitu. Begitu juga syirik-syirik kecil ini yang orang tak perasan. Nujum, iaitu meramalkan benda masa depan. Saya dah uraikan sikit sebanyak hari itu. Hadis Nabi pun menyebut, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Sesiapa yang mengiktibas sesuatu cabang daripada ilmu nujum atau ramalan yang salah ini, maka dia telah ambil sebahagian daripada sihir. Dan jika dia terlibat dengan sihir, maka benda itu syirik. Ada orang tertentu yang dipercaya kepada sihir sampai peringkat yang beratlah. Sampai peringkat ahli nujum itu meramal, kata dia nak dapat anak sekian-sekian. Dia yakin sampai peringkat macam itu. Saya jumpa ada banyak orang yang macam itu. Nak jadikan cerita, sebahagian daripada ramalan itu betul. Allah lepas itu dia percaya penuh. Percaya penuh kepada nujum macam itu, boleh bawa kepada syirik. Sebab dia, mengapa begitu? Yang mengetahui masa depan ini Allah sahaja. Apabila ilmu mengetahui masa depan itu kita percaya kepada orang lain, maka itu syirik. Oh, dia kata betul Ustaz, segala banyak ramalan dia itu betul. Walaupun betul dia ramal, tapi itu bukan kerana dia tahu, tapi itu ramalan. Apabila ramalan itu betul, bukan kerana dia tahu, tapi itu kebetulan. Dan dalam sejarah tuan-tuan tengok, orang tunjuk nujum ni, yang dia ramal itu salah, disenyapkan. Tapi yang dia ramal itu betul, yang dia heboh-hebohkan. Macam ramalan bola sepak lepas dulu kan. Apa, sotong ke apa benda tu. Ada ketika dia ramal tak betul, akhirnya betul mati. Jadi benda-benda begini tuan-tuan sekalian. Ada orang dia telah bertunang dengan seorang perempuan. Apabila diramalkan perempuan itu tak elok, terus ditinggalkan begitu ada. Kerana dia percaya pada nujum. Ada orang dia nak pergi buat benda-benda yang baik-baik. Tiba-tiba biawak melintasi depan dia. Oh, ni ada petanda tak baik. Tak jadi pergi. Kalau nak pergi surau pun mungkin tak jadi surau. Punya percaya kepada benda-benda yang ramalan ini. Jadi percaya pada benda-benda ramalan ini tuan-tuan sekalian adalah satu benda yang amat-amat tak elok. Jadi kesialan termasuk, oh burung ini bunyi petanda kata ada orang nak mati, orang dekat. Alat ni bunyi, kalau burung ni bunyi petanda kata kemarau sekian-sekian panjang. Jadi itu satu masalah ramalan-ramalan nujum yang tak boleh kita percaya.
Tetapi macam ramalan cuaca itu lain. Ramalan cuaca itu bukan ramalan nujum. Sebab dia mempunyai instrumen dan alat yang dia boleh tahu kandungan awan, kandungan angin sekian-sekian peratus, kandungan hujan di langit di Laut Cina Selatan dalam masa seminggu lagi akan sampai ke pantai. Maka itu bukan ramalan. Itu dia mempunyai alat instrumen yang boleh dia tahu lebih dulu daripada kita. Itu saja. Sebab hujan tu bukan terus nak jadi hujan datang. Hujan dia kena ada kumpulan awan dulu daripada Laut Cina Selatan, sekian-sekian kan. Jadi itu tak. Itu bukan dikira nujum. Dan kalau kita percaya macam tu, tak dianggap kita percaya pada nujum. Yang nujum ni yang tidak ada apa-apa dia punya rasional di sebalik itu. Dengan dia tengok di air begini. Oh, ramalan dia. Macam nujum 4 nombor ekor dan sebagainya. Saya pernah menjadi dalang kepada orang nujum nombor ekor. Tak pernah betul pun. Tapi dia orang percaya. Saya waktu tu budak-budak lagi lah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ada satu hadis Nabi menyebutkan. Salah satu la yadkhulunal jannah. Ada 3 jenis manusia yang tak masuk syurga sama sekali. Mudminul khamri, iaitu penagih arak yang betul-betul penagih lah. Yang dia mesti hidup dengan arak aja. Wa musaddiqu bis-sihri, dan orang yang percaya kepada nujum. Dan yang ketiganya, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Nabi kata tak masuk syurga sama sekali. Itu berbahaya tuan-tuan sekalian. Tapi kalau orang yang mengidap penyakit-penyakit yang serius, kanser di tahap yang terakhir, 5-4 saya tak tahu lah, tahap kanser yang teruk, doktor pun tak mau terima lagi dah. Saya pun ada sehari 2 ni berlaku pada kawan-kawan saya sendiri. Doktor suruh balik. Cuma doktor tak pinpoint dia akan meninggal dalam hari-hari tertentu, tapi awak balik lah. Dalam doktor bercakap dengan lemah lembut. Pernah saya dengar kes-kes macam ni payah nak lewat daripada seminggu. Kan? Tapi itu bukan ramalan nujum. Daripada pengalaman doktor kes begitu, daripada pengalaman kepakarannya, jadi orang tu pun buat balik ke rumah dalam 4 hari, 3 hari meninggal lah. Ada satu kenalan saya yang cukup baik, adik-adik saya juga, dia mengidap kanser darah, saya tak ingat lah. Dia kes macam ni, susah nak melepasi 2 bulan, kata dia. Mungkin tahan 6 minggu, 5 minggu, tapi kalau tahan 1 bulan pun nasib baik. Dia balik-balik ke rumah, hari yang ke-29 meninggal. Jadi bukan kita percaya nujum. Sebab kepakaran doktor yang lama, mahir begitu. Dia tahu, seperti mana macam ni lah. Kita, motorkar kita tu alat instrumen semua cukup. Petanda minyak tu semua betul. Minyak banyak ni boleh sampai 300 kilo. Maka kita bubuh. Tanda kereta kita ni boleh sampai 300 kilo ni. Bukan nujum macam itu. Kan? Walaupun masa depan. Ya tak? Jadi kita pun percaya, oh minyak ni boleh sampai 300 kilo. Itu bukan makna kita percaya nujum kalau macam itu. Itu lain. Jadi begitulah keadaan-keadaan yang membezakan antara benda ni semua tuan-tuan sekalian. Untuk mengelakkan benda itu daripada kita percaya. Termasuk atiwalah itu guna-guna yang saya kata tadi, yang telah digunakan oleh berbagai pihak untuk menarik, sama ada nak menarik laki-laki untuk setuju kepada dia, ataupun nak menarik perempuan untuk setuju kepada dia. Sampai saya pernah tengok orang yang menggunakan guna-guna ini sampai peringkat kalau suami telah menjadi orang yang ialah berlainan daripada keceriaan biasa. Ataupun sebaliknya, isteri yang nak menundukkan, suami yang nak menundukkan isterinya pun berjumpa dengan bomo-bomo yang boleh memukau sampai peringkat macam itu. Dan hadis Nabi juga disebutkan, An-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Jampi mentera yang berbagai-bagai kekalutan tadi yang penuh dengan ayat-ayat khurafat, pemujaan makhluk halus tadi, dan juga tangkal-tangkal azimat yang dipercayai ada boleh melindungi penyakit yang salah tadi, tiwalah dan guna-guna tadi, kesemua itu boleh menjadi syirik. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya sebut dengan secara ringkas begini, untuk mengelakkan kita terus jangan terjebak dengan berbagai-bagai hal-hal begini. Sebab saya tengok dalam keadaan orang-orang yang tak mendalami aspek tauhid ini, dalam kehidupannya untuk dia menyelamatkan dirinya, dia masih bergantung pada benda-benda begini. Dia bergantung kepada tangkal tertentu, dia bergantung pada azimat tertentu. Ada orang yang dia membeli tungkat sakti lah, konon dia percaya, maka dia rasa selamat, dia pakai tungkat ini. Sebab tu satu ketika dulu tungkat Soekarno tu popular. Saya tak nak sebutlah kes-kes yang berkenaan dengan itu. Tapi percaya macam itu.
Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, begitu juga pernah zaman satu ketika dulu orang percaya kepada keris. Sehingga keris itu dipuja sampai boleh keris itu boleh bangun dengan sendirinya. Ada, sebab dah dipuja. Jadi yang bangun sebenarnya bukan keris itu, tapi syaitan yang berselimut di sebalik benda itu semua. Jadi ini tuan-tuan sekalian bahayanya. Sebab apa benda itu menjadi bahaya tuan-tuan sekalian? Sebab tauhid ini apabila keyakinan kita telah pergi kepada makhluk-makhluk lain bukan lagi kepada Allah. Di segi menyembuhkan penyakit, di segi mendatangkan rezeki, apa juga seperti yang telah kita huraikan sama ini, maka telah berlaku unsur syirik. Jadi syirik yang nyata memanglah syirik yang saya kata dah hari itu, menyembah patung berhala itu dah clear, menolak Allah terus. Kalau dia tak tolak Allah pun dia menduai Allah. Kalau syirik yang tak nyata macam saya kata tadi, dia memohon daripada keramat dan sebagainya lain-lain. Manakala pakaian-pakaian dari syirik-syirik kecil, yang mana sifat menyembuhkan, sifat apa tu dia telah berikan kepada yang lain. Dia yakin tangkal ini boleh melindunginya. Tungkat sakti tadi menyelamatkan rumahnya daripada gangguan dan berbagai-bagai. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita amat bimbang. Kita buat amal ibadat banyak. Tetapi yang diterima oleh Allah kerana ketulinannya itu mungkin tak sebanyak seperti yang kita jangkakan. Sebab itu dalam ceramah saya sebelum ini, nak menjamin ketulinan akidah kita, tauhid kita melalui 3 langkah. Yang pertama, kita mesti menulinkan seluruh amal ibadah kita semata-mata untuk Allah. Saya dah sebut dengan panjang lebar dulu. Bagaimana? Mesti tulin semata-mata kerana Allah, tidak kerana yang lain. Bahkan kerana malu mak mertua pun dia solat di rumah mak mertua pun dah tak tulis kerana Allah. Itu yang pertama. Mesti ikhlas semata-mata kerana Allah, yang tidak boleh kerana yang lain. Dan nak mencapai ketulinan juga, mesti dia mengikuti tata cara yang syarak telah tentukan. Jangan pandai-pandai sendiri. Maka termasuklah bomo-bomo yang khurafat tadi. Takut benda tu terkeluar daripada unsur amal ibadah yang diizinkan. Itu ciri yang pertama. Iaitu mesti ikhlas betul-betul seluruh amal ibadah kita kerana Allah dan menepati hukum syarak. Yang kedua, mesti kita hindarkan hidup kita ni daripada sebarang perkara yang berbentuk taghut. Ini pun saya dah ulas panjang lebar dulu. Taghut ini apa saja yang bercanggah dengan Islam, bercanggah saja dengan akidah, yang berlawanan dengan hukum Allah, dan kita beramal dengan dia dan kita rela pula, maka itu semua taghut. Jadi termasuklah taghut macam zaman sekarang ni, kita berpegang dengan izm-izm yang bertentangan dengan Islam. Telah difatwakan sebagai sesat tapi kita masih berpegang. Seperti religious pluralism, secularism yang memisahkan agama daripada kehidupan. Kemudian liberalism yang boleh mentafsirkan Al-Quran itu mengikut akal dan sebagainya. Kita kena hindarkan semua benda-benda begitu. Itu masih dianggap taghut. Ya, kalau dulu taghut ini berbentuk ajaran sesat, ajaran menyeleweng daripada Islam, semayang berzikir dan kelambu, berbagai-bagai kalau zaman dulu. Sekarang ni benda tu dah mungkin dah hampir pupus sebab orang dah difatwakan, tapi timbul pada bentuk-bentuk baru. Iaitu itulah liberalism yang melampau, memisahkan agama daripada kehidupan, ataupun dia yakin freedom of religion itu semua orang berhak menganut apa juga agama yang dia pilih. Iaitu dia berpegang dengan human right yang sampai macam itu sekali. Islam bukan menolak semua human right, tapi human right yang menjejaskan akidah. Jadi itu semua pahaman-pahaman taghut. Jadi kalau dia masih ada dalam kepala dia ideologi-ideologi yang macam itu yang telah resmi difatwakan sebagai sesat, masih lagi dia percaya walaupun dia tak cakap dengan mulut, maka tauhidnya terjejas. Itu yang kedua. Yang ketiga, itulah yang saya katakan yang paling musuh utama kepada tauhid ini ialah syirik. Yang saya ulaskan sejak pada minggu lepas tu, iaitu sebarang perkara yang menolak ciri-ciri ketuhanan tentang keesaan Tuhan. Maka syirik itu saya pecahkan tadi dengan panjang lebar. Jangan sedikit pun berlaku unsur syirik dalam apa juga amal ibadah kita. Apa juga dalam minda kita yang boleh menjejaskan ketuhanan dalam kepala kita, sama ada segi amal ibadah kita, di segi apa juga perbuatan kita yang mana akan merosakkan masa depan kita. Jadi syirik saya dah ulaskan dengan sepintas lalu yang agak menyeluruh, yang amat berbahaya. Ya, kalau benda itu kita tidak kikiskan, kalau syirik itu syirik besar,
Dia menolak segala amal ibadat kita. Wal'ayazubillah. Kalau syirik kecil, kita terus, kalau kita membiarkan benda tu begitu, dia akan jadi syirik besar. Macam riak tu. Sepanjang masa dia beribadah, dia derma ke apa, semua nak menunjuk aja. Tak pernah dia rasa insaf pun. Dengan tujuan yang lain. Maka dia bertukar menjadi syirik besar. Tapi kalau setakat syirik kecil, dia insaf, dia bertobat, maka dia tidak membatalkan akidahnya. Cuma dosa itu dosa yang agak besar. Jadi syirik-syirik kecil ni, kata ulama, tidak membawa kepada dia jadi kafir ataupun jadi jatuh agama, tetapi dia mesti bertobat. Kalau dia tak bertobat, dia mati dalam keadaan syirik yang kecil. Setakat itulah untuk saya ulas pada termasuk juga di sini ni, bernazar bukan kerana Allah. Dia kata kalau menang bola ni, aku nak melakukan puasa demi supaya pasukan ni menang misalnya. Pasukan bola menang ni sebagai ibadat atau tidak? Ataupun kalau aku bernazar, kalau tak kira lah benda-benda yang salah dia bernazar, tapi bukan kerana Allah. Itu tak boleh, tak diizinkan juga. Sebab bernazar ini benda yang paling utama. Sebab itu bernazar yang salah ni, kalau dia ni kerana dia marah pada satu orang, dia berdoa supaya orang tu mati. Dia berdoa, kalau dia mati, aku nak buat kenduri. Bernazar yang macam itu. Ada orang macam itu, dia nak buat secara nyata tak boleh, tapi dia bernazar. Sampai macam itu pun ada. Jadi bernazar macam itu tak boleh diterima sama sekali. Dan itu juga termasuk dalam syirik yang berbahaya. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, saya berhenti setakat itu untuk malam ini. Saya mula-mula, termasuklah sembelih bukan kerana Allah. Sembelihan binatang-binatang tadi yang bukan kerana Allah. Saya pernah cerita satu ketika dulu, di satu tempat, satu toke ladang, traktor dia selalu terganggu. Maka dia berjumpa dengan satu orang masjid, minta buat sembelih kambing. 2 ekor. Setiap tahun gangguannya, traktornya tiba-tiba berhenti. Dengan tanpa ada apa-apa kerosakan. Mungkin diganggu oleh syaitan apa semua. Tapi dengan buat jamuan-jamuan begitu yang dibuat oleh orang masjid pula tu, tak nak sebut dari mana-mana. Jadi benda tu hidup balik. Enjin ni tak diganggu lagi dah. Tahun depan pun macam itu juga. Maka perbuatan-perbuatan sembelihan macam itu bukan kerana Allah. Sembelihan untuk berjamu makhluk-makhluk, itu semua boleh membawa kepada syirik juga yang berbahaya. Dan benda ni banyak. Begitu juga kita panggil burung ini bunyi tanda nak mati ini. Itu pun termasuk saya sebut tadi, iaitu tanda-tanda sialan yang amat berbahaya. Yang semua itu kalau kita percaya boleh membawa kepada syirik. Jadi dengan secara gopoh saya cakap tadi, maafkan saya sikit sebanyak kekurangan ini. Pada waktu akan datang saya akan cakap tajuk lain yang agak lebih berkesan tentang unsur tauhid ini, ialah kesan-kesan positif yang kita akan dapat daripada kehidupan apabila kita berupaya mentauhidkan Allah dengan baik. InsyaAllah saya akan bagi pada minggu akan datang ni. Dan lepas itu akan diikuti dengan kesan-kesan yang buruk kalau syirik masih ada dalam kehidupan kita. Itu tajuk yang saya rancangkan untuk akan datang. Cuma untuk bulan depan pada kali pertama tu, saya rasa saya mungkin tak boleh nak ceramah sebab saya nak pergi umrah pada 10 hari bulan Januari, balik 22 hari bulan. Jadi kali pertama tu mungkin tak dapat lah bulan depan. Jadi maafkan saya dan saya minta doalah restu kepada tuan-tuan sekalian untuk saya dan keluarga serta kawan-kawan yang bersama dengan saya selamat pergi balik. Sebab umur dah 75 ni, nak pergi umrah juga kadang-kadang terfikir juga tentang hal-hal kesihatan ni. Walau macam mana pun kita bertawakal sajalah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.